Kita lihat ada sebuah hadis. Sebuah hadis yang panjang yang menceritakan tentang betapa bahayanya riak ini. Satu hadis yang panjang saya baca, bersama-sama kita dengar. Annallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati yanzilu ilal ibad liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jasiyah. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال. Apa maksud dia? Maksud dia Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti yanzilu ilal ibad, Allah taala akan mulakan perhitungan antara manusia bainahum, antara manusia. Maka yang mula-mula Allah Ta'ala akan suruh, akan panggil seorang yang ketika dunianya sibuk dengan Quran, mengaji, memahami, menghurai, mensyarah, mengajak berkaitan dengan Quran, mungkin sekali dengan hafal Quran. Hebat ni guru Quran, pensyarah Quran dan sebagainya. Dan orang yang masuk dalam medan pertempuran, yaqtatilu fi sabilillah, dan orang yang ketiga iaitu yang banyak harta dia. Fayaqulullah lil qari alam uallimuka ma anzaltu ala rasuli qala bala ya rab qala famadha amilta fima Allimta qala kuntu aqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Allah tanya kepada seorang yang sibuk diri dia dengan Quran. Mungkin buka pusat Quran, tahfiz Quran. Jadi dia ni kerjaya dia ketika dunia berkaitan dengan Quran. Kan? Hebatlah. Panggil dia kalau baca pun sedap, huraian dia mantap dan sebagainya. Maka bila Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat ketika dunia dulu dengan Quran yang ada pada kamu? Dia kata dia bangun pada tiap-tiap malam, siang pun dia pegang Quran, dia baca. Fayaqulullahu lahu kazzabta wa taqulu lahul malaikah kazzabta. Allah dan malaikat kata kepada orang itu, kamu pembohong. Allah kata, kamu pembohong. Malaikat pun kata, kamu pembohong. Wa yaqulullah, bal aradta an yuqalu inna fulan qari. Bahkan, aku tahu tujuan kamu ketika dunia dahulu, kamu nak gelaran qari. Nak minta orang puji kamu. Baca sedap, kupah mantap, tafsir ni, oh dia hafal sekali dengan jilid muka surat dan sebagainya. Sengah-sengah ilmuwan ini, dia hafal sekali dengan biodata. Ulama-ulama mufassirin. Dia boleh sebut satu-satu. Tafsir pertama, apa dia nama dia, ni tafsir terkini, orang tu orang mana, biodata lengkap. Tapi hati-hati, bimbang, jangan ada riak. Kata ini akan berlaku kepada diri dia. Allah kata, kamu pembohong. Malaikat pun kata, kamu pembohong. Sebab apa? Sebab kamu nak dipuji. Nak kata kamu ni qari, orang yang mahir Quran dan sebagainya. Faqad qila zaka. Gelaran itu telah pun kamu dapat ketika dunia dulu. Wa yu'ta bi sahibil man. Fayaqulullahu lahu alam au sa'alaika hatta lam ad'aka tahtaju ila ahadin. Lepas tu orang yang kedua pula iaitu seorang yang banyak harta dia. Maka Allah Ta'ala kata kepada dia, kamu aku beri kepada kamu harta yang cukup banyak sehingga kamu tidak berhajat kepada orang lain. Qala bala ya Rabb. Qala famaza amilta fima ataituka? Qala kuntu asilur rahim wa atasaddaqu
Dia kata apa dia? Harta yang kamu beri ketika dunia dahulu, maka aku gunakan untuk menghubung silaturahim. Balik duit-duit ni bagi dekat keluarga aku. Sara mak ayah. Bagi kat adik-beradik. Ada lagi sahabat-sahabat yang perlu kepada duit ringgit. Maka aku bersedekah dengan apa yang aku milik itu. Fayaqulullahu lahu kazzabta wa taqulu lahu al-malaikah kazzabta. Apa tadi juga. Allah kata kamu pembohong. Kita bagi ni, bagi awak balik duit ni. Alah ni tak ada awak balik lah, transfer. Kan? Telefon ayah. Ayah nak berapa? Bagi berapa pun. 1,000 cukup. Allahu Akbar. 1,000. Ni nombor akaun aku. Awak masuklah berapa ribu pun. Pap masuk. Kan? Seronoklah ayah kat kampung. Adik-beradik pun seronok. Ni macam mana pula berlaku ni? Allah kata, kamu pembohong. Malaikat pun kata, kamu pembohong. Bal aradta ayyuqala fulan jawad. Kamu nak yang ni. Kan? Supaya apa dia? Supaya kamu orang sebut sebagai dermawan. Seorang yang pemurah. Kalau itu tujuan dia. Kan? Dia tahu kan ayah dia kan. Ayah ni dia tahu. Alah anak. Kan tak tahu tentang ayah mak dia. Nanti ayah dia akan sembang-sembang dengan kawan dia kat surau masjid. Ataupun mak dia lagi, kilik adik kecil lagi, duk ronda rumah ke rumah kampung ni. Ni anak saya bagi. Dia seronok macam tu. Kan? Itulah, untunglah anak kami ni kedekut. Anak hampa ni pemurah. Dia nak yang tu daripada kawan-kawan ayah dia ke, kawan-kawan mak dia ke, dia duduk kat sini. Kan? Kalau itu niat dia, Allah tahu tak niat tu? Allah tahu. Jadi sebab itu, ni Nabi sebut apa dia? Allah dan para malaikat kata, kamu pembohong. Bahkan kamu nak kepada pujian. Tu sedekah sana sini, infak dan sebagainya. Tu pun dia nak kepada pujian. Orang duk kata ke dia, orang ni baiklah, pemurah, dermawan dan sebagainya. Faqad qila zak. Dan gelaran itu kamu telah dapat. Orang pun dah sebut dah dulu kat dunia. Di sini tak ada apalah. Kan? Dah dapat dah kat dunia dulu. Wa yu'ta billazi qutila fi sabilillah. Golongan yang ketiga iaitu orang yang terbunuh dalam jihad fi sabilillah. Fa yaqulu Allahu lahu fi madza qutilta. Allah Ta'ala tanya kepada dia, sebab apa kamu mati dulu kat dunia? Fayaqul, dia kata, umirtu bil jihad, aku telah diperintahkan masuk berjihad fi sabilik, pada jalanmu. Wa qataltu, maka terbunuhlah aku dalam peperangan tersebut. Hatta qutiltu, maka matilah aku dalam peperangan. Kat situlah aku terkorban. Fayaqulu ta'ala, fayaqulu Allah ta'ala law kazzabta wa taqulu lahu al-malaikah kazzabta. Mohong. Allah kata, mati sungguh. Syahid. Orang pun duk sebut-sebut kata ni lah, orang kampung kita mudah-mudahan boleh bagi syafaat kat kita akhirat besok. Terkorban dia, syahid dia. Yang pandai buat buku tentang dia, riwayat hidup dia. Daripada mengaji sekolah rendah, menengah, sampai kepada masuk perang, syahid. Kan? Dekat kulit luar tu, syahid buh nama dia. Muka dia. Kan? Orang tahu apa? Hakikatnya Allah tahu. Kat akhirat besok, Allah kata, bohong. Malaikat pun kata, bohong. Macam mana pula jadi macam tu? Sebab Allah Ta'ala tahu apa yang ada pada sudut hati dia. Wa yaqulullah bal aradta an yuqala fulanun jari. Sedangkan aku tahu apa yang ada pada sudut hati kamu. Kamu masuk dalam medan pertempuran,
kamu nak orang sebut bahawasanya aku ni orang yang berani, mereka tak masuk pengecut. Ni contoh orang yang gagah perkasa yang berani. Itu niat dia, inilah akan berlaku. Biar orang kata dia syahid sekalipun, yang nak putuskan syahid ke tidak, Allah. Faqad qila zak. Maka demikian itu telah kamu dapat ketika dunia dulu. Summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rakbati wa qala ya Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah pun pukul kaki Abu Hurairah ni. Perawi hadis ni siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala ya Abu Hurairah, bukan pukul marah. Tapi ini satu peringatan kepada Sayyidina Abu Hurairah tentang apa yang Nabi sebut, supaya dia ambil perhatian ni. Nabi kata apa? Ya Abu Hurairah, ulaika salasah, yang tiga golongan ini, awwalu khalqillah tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Mereka lah awal-awal di kalangan makhluk Allah Ta'ala akan dihumban ke dalam api neraka pada hari kiamat. Mereka ni lah. Siapa yang mula-mula akan dihumban dalam api neraka hari kiamat besok? Ni, mereka-mereka yang hebat ketika di dunia, orang sanjung bukan main. Orang sanjung bukan main. Nama dia, belakang Al-Hafiz. Ni kiranya tiap-tiap tahun tak panggil dia rugi. Panggil apa? Panggil sembahyang tarawih kita lah, contoh. Kan? Sekali dia bagi kupasan ayat yang dia baca. Oi, cukup hebat. Sekiranya. Bukan kata kat siapa. Berpandu kepada hadis ni. Sekiranya, niat, tujuan, nawai tu dia. Nak kata dia ni sedap, qari, pandai, tera, baca, banyak qiraat dia boleh dan sebagainya. Maka inilah balasan dia. Kan? Allah tak terima amalan dia. Dia kalangan orang yang awal-awal yang akan dihumban ke dalam api neraka Jahannam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kita kepada kitab kita muka surat 60 ini. Maka hati-hati dan berwaspada, dan akan bahawasanya suka manusia itu tujuan yang tiada boleh dibuat. Maksudnya apa? Jangan suka kepada pujian manusia. Jangan. So, kalau orang tak puji, biar ke mereka. Kan? Biar ke mereka. Mereka tak puji kita. Rugi. Nampak? Jangan kita terpedaya lagi dengan iblis syaitan ni. Dan barang siapa menuntut kesukaan manusia dengan murka Allah Ta'ala, niscaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu murka baginya. Adapun sebab riak yang kedua, maka iaitu takut dicela manusia. Ini. Yang kata 3 ubat atau 3 penawar. Sebab-sebab riak, yang ni kita kena nyah buang. Yang kedua apa dia? Iaitu bimbang atau takut dicela manusia. Sebab itulah dia rajin melakukan ibadat. Sebab itu dia rajin nak infak, dia nak sedekah, dia main mengaji, dia pergi kuliah. Kan? Pasal apa? Pasal kalau dia tak pergi kuliah lagi, orang kata apa? Ni kita tak mau. Tanya diri masing-masing yang kita duk main kuliah ini. Ini nak tanya abang ni. Abang main kuliah pasal apa? Kalau tak pergi, hentam lah aku. Mereka hentam. Mereka duk tengok. Tu leceh beli rumah. Dekat-dekat kawan-kawan kita ni kejoh. Kalau aku tahu macam ni, aku ambil joh. Biar mereka tak nampak aku, senang aku tak pergi. Nak kena pergi. Sebelah Tok Siak, sebelah ni imam. Belakang ni pula setiausaha masjid. Kena pergi kuliah. Kalau itu niat dia, inilah akan berlaku. Kerana Allah Ta'ala.
Kan? Tapi kalau kerana Allah Ta'ala ni, walaupun rumah dia kejuh dengan perkampungan orang Melayu kita, tak tahu macam mana jadi, siapa piduk kat situ? Dia kata bukan piduk kat situ, aku dulu. Aku dulu, pugak-pugak tanah aku dulu. Tiba India masuk, Cina masuk. Biar aku tersepit. Katalah contoh. Kan? Ni rumah Melayu Islam, satu-satu tu dia. Tapi kalau kerana Allah Ta'ala, pergilah. Kan? Pergilah. Tak ada lah dia nak menunjuk dekat Cina. Tak ada dia nak menunjuk kat India. Mereka kata apa, lantak habis. Dia duduk sengat kat rumah, orang tak kata apa. Pasal apa? Bukan sama agama. Mereka tu non-Muslim. Jadi yang kedua, iaitu takut dicela manusia. Maka ubatnya bahawa menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya cela mereka itu tiada memberi mudarat ia akan dia. Jika ada ia yang dipuji pada sisi Allah Ta'ala. Dia buat amalan, hendaklah kerana Allah Ta'ala. Maka ketika itu Allah Ta'ala sayang kepada dia. Biarlah manusia tak tahu, manusia tak puji pun tak apa. Dia kena sedar sampai ke tahap itu. Ini nama dia penawar ataupun ubat. Kenapa? Kerana kalau manusia puji, tak ada apa pun. Seronok macam tu je. Bahkan seronok itu mendatangkan bahaya semula kepada dia. Sama ada di dunia, apatah lagi akhirat lah. Kan? Kadang-kadang manusia puji ni bukan ikhlas. Biar pergi kalau dapat ikhlas sekalipun. Bila kita buat kerana Allah Ta'ala, tenang. Tapi kalau kerana manusia, mula kita seronok. Padahal mereka bukannya bersungguh. Ada sengah nak tengok kita. Nak tengok gelagat kita. Nak tengok perangai kita. Mari kita puji dia. Kita tengok macam mana dia. Kita pun duk renyih, duk sonok sebagainya. Akhirnya pentam kita balik. Macam ni keadaan dia. Teruk, tak boleh buat kawan. Nampak? Mereka puji, kita ingat kawan baik. Tak kawan baik, tak puji. Padahal mereka puji tu nak tengok. Kan? Perangai kita ni macam mana? Oh, jenis suka orang puji dia. Tak boleh buat kawan. Rupanya mereka duk siasat. Ada sengah ni, kan? Boleh jadi macam tu akan berlaku. Mereka siasat. Kita nak cari kawan-kawan ni. Yang bagus-bagus ni. Tu macam mana cara dia? Dia tanya kawan dia. Kawan dia kata macam ni lah. Mula sekali, kita cuba puji satu orang. Kan? Tengok macam mana. Kalau dia seronok, kalau kita puji dia seronok, terlibat kawan. Nampak kan? Jadi rugi tak kita kat situ? Rugi. Lepas tu kita buat kerana Allah Ta'ala, biar mereka nak puji, tak puji, bukan kerana itu. Bahkan yang kita boleh buat ni kerana Allah Ta'ala izinkan kita boleh buat. Kita keluar daripada rumah kita, kita pergi masjid, kita solat 5 waktu, kita ikut kuliah dan sebagainya, program-program. Kita ada sempena-sempena dalam Islam kita, kita ikut. Bukan kerana siapa? Kerana Allah. Kalau mereka nak puji, pujilah. Tak ada apa pun aku. Apa nak kutuk? Kutuk lah. Yang kita buat ni kerana Allah Ta'ala, elok dah. Kita nilai dah, kita fikir dah. Kita baca dah. Keadaan-keadaan ini. Maka langkah kita tu langkah yang tepat. Hampa nak kutuk, kutuk. Hampa tak mau puji, lantak habis. Ini nama dia ubat ataupun penawar kepada masalah yang kedua. Dan menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya tiada mengejarkan ia akan riak yang sebab bagi murka Allah Ta'ala. Ini perlu kepada ilmu pengetahuan. Supaya yang kita sebut tadi tu. Kalau dia nak menunjuk kepada orang, Allah Ta'ala akan marah ke dia. Kerana takut akan celah makhluk yang tiada memberi mudarat apapun.
dan memadakan dia oleh bahawasanya manusia, jika mengetahui mereka itu akan qasad riak yang ada di dalam hatinya, kalau manusia tahu. Dan tadi kita buat contoh, kan? Mereka duk cari partner mereka, duk cari kawan. Mereka nak siasat, rupa-rupanya kantoi. Pasal apa? Pasal kita jenis suka dipuji. Tu kalau manusia tahu, dia kata di sini. Kalau orang tahu tentang kita, ni, tentang apa yang ada kat hati yang kita suka, orang puji kita, orang nak hormat ke? Tak ada hormat, buat kawan pun tak. Maka rugi kita, dunia, apatah lagi akhirat. Nescaya benci mereka, itu akan dia. Orang tak mau buat kawan. Kita kena fikir sampai ke situ. Sampai ke mana ni? Sampai apabila terdedahnya apa yang ada kat hati kita. Terdedah apa yang ada kat hati kita. Kalau tak terdedah sekalipun, di sana tetap kita dapat kemurkaan Allah. Sekira kalau kat dunia apa kita buat pun kita nak riak. Bukan kerana Allah Ta'ala semata-mata. Ada lagi yang sebab-sebab yang lain. Tapi kalau orang dah dapat tangkap tentang diri kita, lebih dunia kita tak ada kawan, akhirat kita akan menyesal yang sesangat-sangat sesalan. Dan bahawasanya riaknya itu tak dapat tiada nyata ia bagi manusia sama ada segera ataupun lambat. Sekiranya seorang itu dia buat amalan bukan kerana Allah Ta'ala, bahkan riak lambat laun. Tak cepat orang dapat tahu tentang diri dia, tak lama lagi orang akan tahu. Ni mau ada dekat otak fikiran kita. Ada saja, ini nama dia ubat ataupun penawar kepada masalah yang kedua, iaitu suka dipuji. Maka murka mereka itu, ke akhirat kita sebut Allah Ta'ala kazabta, bohong. Marah tak? Marah, Allah marah lah tu bila Allah Ta'ala bohong. Marah lah makna dia. Belum nanti Allah Ta'ala marah dia, ni manusia dah tak suka ke dia dah kat dunia. Dan mencela mereka itu akan dia. Dan jika ada ia mengerjakan ibadat dengan ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala zahirkan ikhlasnya itu bagi manusia. Bila kerana Allah Ta'ala, bukan kerana siapa-siapa, bukan kerana adik-beradik dia sekalipun, bukan kerana ayah dia, bukan kerana mak dia, kerana Allah Ta'ala. Dia duduk kat tempat kerja dia pun rajin sembahyang. Balik kampung, cuti sempena ini, balik kampung. Serupa juga. Siap-siap, sebelum masuk waktu, siap-siap. Langkah keluar, nak pergi masjid. Ayah, mak dia kata, tengok kita dapat anak yang bagus. Ni, adik dia mencelah. Tak tentu mak, tak tentu ayah. Mungkin-mungkin abang kita ni riak. Kan? Biasalah. Adik-beradik ni biasa. Daripada mak ayah yang sama tapi perangai. Ada macam tu, tak apalah. Kita terimalah. Sabarlah. Kan? Tapi kalau bagusnya, kita nak semua tu sahsi sejiwa. Tapi tak juga Allah Ta'ala nak uji kita. Sungguh. Kan? Yang sopan, yang biadab, ada. Dia duduk dalam satu keluarga. Jangan cakap macam tu. Tapi ayah ni tengok. Waktu tak masuk, dia kalau pergi masjid. Menunjuklah biasa macam tu. Ni, hantar tak? Minggu lepas ayah pergi rumah dia. Ingat tak? Ayah tak ada dulu tu, ayah pergi rumah dia. Oh, memang ayah pergi sana. Ya, nak pergi mana lagi? Nak jawab. Ni, anak dia seorang ni jawab. Abang dia langkah pergi dah kat masjid. Ayah pergi kat rumah dia dulu macam ni lah. Dekat-dekat nak masuk waktu dia keluar. Tapi dia ajak ayah yang tak mau. Ayah jom ayah. Tengok masjid kat sini ayah seronok ayah. Hampirlah. Bawa elok-elok lah kereta tu.
ayah mayang kat rumah. Nampak kat rumah dia pun macam ni, balik kampung macam ni. Jangan buat pasal. Hang anak aku, dia pun anak aku. Kalau panggil macam ni, aku tak mengaku anak, baru tahu. Oi, ayah pun cengeng. Tapi ayah pun kena cengeng juga. Main duk lembek tak jadi. Kan? Sebelum nak jadi ayah, tengok cermin dulu. Jenis keras ke jenis lembek? Nampak? Jenis lembek, jangan duk jadi ayah. Dapat kat anak. Kan? Hang jangan. Lagi jadi macam anak Nabi Nuh baru hang tahu. Apa Allah Ta'ala kata kat Nabi Nuh? Innahu laysa min ahlik. Nak dahaka. Betul tu hang dapat abang macam tu. Tiba hang ni orang baik-baik macam tu hang duk sangka buruk. Gitulah. Ni yang kita buat contoh apa dia? Ikhlas. Di mana sahaja kita berada. Oi, kat rumah kita tak macam tu, balik kampung tunjuk. Itu nama dia riak. Jadi jangan riak dengan siapa-siapa. Walaupun kalangan adik-beradik kita sendiri. Maka kasih mereka itu akan dia seperti kasih Allah Ta'ala akan dia. Bila Allah Ta'ala sayang kepada seorang, Allah akan kata kepada para malaikat, hai sekalian malaikat aku, si fulan itu hamba aku sayang. Sayanglah kepada dia. InsyaAllah niscaya penduduk bumi pun turut akan sayang kepada dia. Maka mendapat ia akan dua puji. Pertama iaitu puji Allah. Dan yang kedua iaitu puji makhluk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi